Menjerah kalah, berlaku kekosongan politik di tanah Melayu. Apa yang berlaku? Kita lihat latar belakang, kita imbas balik. Adakah tiba-tiba saja British datang dan dia membawa ini dia Melayu dan tidak? Apa yang berlaku ialah Jepun menyerah kalah. Dia ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk membolehkan tentera British datang di tanah Melayu. Bagi British pada waktu itu dan pada penduduk tanah Melayu pada waktu itu, yang penting adalah keamanan, keharmonian, kestabilan. Pada waktu itu banyak masalah macam saya dah kata sebelum ini. Pentadbiran Jepun, penjajahan Jepun telah meninggalkan kesan yang banyak. Berlakunya masalah sosial, masalah ekonomi yang cukup membebankan. Jadi dalam masa 2 minggu sebelum tentera British datang, mereka mendarat yang pertama mereka mendarat di Port Dickson. Jadi sebelum mereka sampai, dalam masa 2 minggu itu berlaku kekosongan politik di tanah Melayu. Ini membawa kepada satu peristiwa besar. Dalam masa 14 hari, negara kita telah diperintah oleh Parti Komunis Melaya, yang dipanggil MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, yang diketuai oleh Parti Komunis Melaya. Pada waktu itu telah mewujudkan, mengambil alih kerajaan. Sebab pada waktu itu berlaku kekosongan sebelum tentera British sampai ke negara kita dan menubuhkan sebuah pentadbiran tentera British pada waktu itu. Itu perkara yang pertama yang pelajar kena faham dari segi latar belakang. Apa yang dibuat oleh MPAJA dalam masa 14 hari itu? Pertama, mereka menguasai bandar dan daerah-daerah penting di tanah Melayu. Satu. Kedua, mereka menguasai balai polis dan pejabat pentadbiran. Ketiga, mereka melaksanakan undang-undang mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka menggunakan cukai-cukai yang tinggi. Ini dalam masa 14 hari yang dibuat oleh MPAJA pada waktu itu. Sebelum British datang untuk mengembalikan semula keamanan tanah Melayu. Itu perkara yang berlaku dalam sejarah negara kita. Keganasan MPAJA ini, pertama, dia menculik dan menyiksa sesiapa yang dianggap bersebahat dengan Jepun. Ini seperti satu tindakan membalas dendam yang dibuat oleh MPAJA sebab mereka tak puas hati terhadap kumpulan tertentu yang dianggap bersebahat dengan tentera Jepun dan menentang MPAJA. Itu yang pertama. Kedua, menghukum penduduk yang dikatakan menganiaya orang Cina pada waktu itu. Dan yang ketiga, merampas benda orang kampung dan bunuh siapa saja yang dianggap salah. Ini peristiwa yang berlaku dalam masa 14 hari. Daripada 14 hari ini, dia telah memberikan kesan akibat daripada tindakan MPAJA ini. Pertama, dia telah menimbulkan ketegangan kaum di kalangan ahli, kerana ahli PKM kebanyakannya terdiri pada orang Cina. Itu bintang 3. Ini menyebabkan berlaku dengan apa yang dikatakan sebagai rusuhan antara orang Melayu. Berlaku pertembungan antara orang Cina dan orang Melayu. Contohnya, Pakatan Orang Melayu pimpinan Kias Saleh Haji Karim merancang untuk menyerang orang Cina di Batu Pahat. Disebabkan dalam masa 14 hari itu orang Melayu pun mengambil tindakan balas, tindak balas, sebab mereka beragam peristiwa yang berlaku dalam masa 14 hari itu menyebabkan orang Melayu bangkit untuk menentang MPAJA sebelum British datang untuk menamatkan perbangan tersebut. Dalam masa 14 hari itu, usaha tindakan tindakan apa yang cuba dibuat oleh orang Melayu di Batu Pahat yang diketuai Kias Saleh untuk menghentikan keganasan komunis itu telah disabarkan, dihentikan oleh Dato' On pada waktu itu, yang meminta supaya orang Melayu sabar, dan mereka telah menghentikan, mengelakkan rusuhan ini berpanjangan. Jadi perkara itu dapat diselesaikan pada waktu itu melalui kebijaksanaan Dato' On bin Jaafar pada waktu itu. Ia telah mengamankan, mententeramkan orang Melayu pada masa itu untuk menghentikan serang balas, menghentikan rusuhan kaum yang berlaku pada waktu itu. Ini membawa kepada kedatangan British. Selepas 2 minggu British sampai, maka British telah memperkenalkan pentadbiran tentera British. Pentadbiran tentera British. Ia bukan sebuah pentadbiran tentera. Ketua pentadbirnya dipanggil Sir Ralph Hone. Tujuan dia adalah untuk melaksanakan pentadbiran tentera sebelum pentadbiran awam diperkenalkan di tanah Melayu. Jadi
British Administration ni, Army ini adalah satu bentuk pentadbiran tentera yang digunakan untuk melicinkan pentadbiran Tanah Melayu yang pada waktu itu kosong, huru-hara. Dalam 2 minggu tu huru-hara sebab berlaku persaingan, berlaku pertembungan antara kaum disebabkan oleh kebangkitan Bintang 3 mengambil alih kuasa pada waktu itu. Sebab Bintang 3 lah pada waktu itu yang merupakan agensi yang berstruktur, yang ada yang orang kata dia ada organisasi yang teratur yang boleh mengambil alih pemerintahan pada waktu itu secara tidak langsung dibuat oleh mereka sebab berlakunya kekosongan kuasa pada waktu itu. Mereka ada senjata yang dibekalkan oleh tentera British sebelum ini. Okey. Kejayaan pentadbiran tentera British. British Administration ini, pentadbiran tentera British pertama sekali apabila mereka sampai, mereka mewujudkan, penting sekali mereka nak mewujudkan keamanan, keharmonian penduduk Tanah Melayu. Jadi dia menghentikan menamatkan penguasaan Parti Komunis Melayu selama 14 hari di Tanah Melayu. Itu yang pertama. Kedua, memujuk ahli PKM dan MPAJA menyerahkan senjata mereka kepada pihak British. Mengawal dan menghentikan pergaduhan antara kaum Melayu dan Cina dan sebagainya pada waktu itu. Kemudian yang paling penting adalah British boleh menegakkan semula undang-undang untuk mengembalikan keamanan. Ini yang sangat penting. Jadi kedatangan pentadbiran tentera British pada waktu itu ditunggu-tunggu oleh penduduk Tanah Melayu. Seperti Datuk saya pernah bercerita, mereka tunggu sebenarnya kedatangan British sebab dah tak sabar dah. Makanan tak ada, duit British, duit shilling, duit British ni bila Jepun datang ramai orang buang je. Sebab mereka ingat British tak datang lagi. Jepun akan mentadbir lah sampai bila-bila, tak tahu macam mana nasib hidup mereka. Jadi mereka tak simpan, mereka buang je. Jadi bila British datang, British membawa makanan, tapi makanan itu perlu dibayar. Jadi pada itu semua orang cari duit ni. Cari duit, mungkin duit ada lagi bawah rumah ke, ditanam ke dalam tanah dan sebagainya. Jadi mereka cari duit mereka mana yang simpan duit British dulu untuk membeli barang makanan. Pada waktu ini penting, makanan itu penting. Jadi British datang, tentera British datang, mereka membawa makanan, satu, sangat penting pada waktu itu. Dan kedua, mereka menghentikan penguasaan MPAJA dan Parti Komunis Melayu selama 14 hari pada waktu itu. Dan mereka mewujudkan keamanan, meletakkan tentera untuk mengawal di seluruh Tanah Melayu, memastikan undang-undang British itu dilaksanakan sebelum pentadbiran awam diperkenalkan semula. Itu perkara penting yang berlaku dalam peristiwa negara kita selepas zaman pendudukan Jepun, sebelum British datang dan membentuk pentadbiran awam, mengembalikan semula pentadbiran awam. Jadi British telah memperkenalkan apa yang kita panggil Malayan Union, ataupun Kesatuan Melaya. Ini dia Kesatuan Melaya. Jadi cadangan Malayan Union ini sebenarnya telah diumumkan di Parlimen British pada Oktober 1945, di mana British telah menghantar seorang pegawai British yang bernama Sir Harold McMichael ke Tanah Melayu untuk memujuk memujuk sultan-sultan negeri Melayu menerima Malayan Union. Menerima Malayan Union. Dan apa yang dibuat oleh Sir Harold McMichael ini, dia bertindak mengugut sultan-sultan, raja-raja Melayu pada waktu itu supaya menerima Malayan Union. Itu salah satu sebab mengapa membawa kepada penentangan orang-orang Melayu, pembesar Melayu, intelektual Melayu, raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Itu antara awalnya. Apakah struktur pentadbiran? Saya ulang balik, saya ada satu soalan kat sini. Apakah struktur pentadbiran di Tanah Melayu sebelum penjajahan Jepun? Saya rasa saya dah berikan jawapan tadi di awal-awal tadi. Apakah struktur pentadbiran di Tanah Melayu sebelum penjajahan Jepun? Jadi saya harap Raja dah ada dalam kepala untuk rangka isi itu. Isi itu sebenarnya struktur pentadbiran. Apa dia struktur pentadbiran? Apakah tu tugasan? Struktur pentadbiran itu adalah kendak soalan di Tanah Melayu. Time frame dia
sebelum penjajahan Jepun. Jadi sebelum 1942. Bentuk pentadbiran, struktur pentadbiran di tanah Melayu sebelum 1942. Itu sebelum penjajahan Jepun. Okey, apakah jawab bentuknya? Okey. Apakah strukturnya? Kita nak lihat struktur. Ini jawapan dia. Okey. Pertama, negeri Melayu bersekutu, kedua, negeri Melayu tidak bersekutu, dan yang ketiga, Negeri Selat ini. Negeri Selat. Ini adalah 3 bentuk pentadbiran British sebelum 1942. Itu jawapannya. Jadi dia boleh jelaskan pengenalan isi ada 3 isi ini. Kan kita boleh sentuh juga desentralisasi. 4 isi itu boleh masukkan. Okey, dan akhirnya kita simpulkan isi tersebut yang membawa kepada apa dikatakan sebagai zaman pendudukan Jepun. Okey. Jelas ya pelajar? Okey, itu satu soalan ni yang penting yang pelajar boleh cuba buat latihan ini di rumah. Okey. Kita kembali semula. Penerangan seterusnya. Okey. Sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, pejabat kolonial di London sedang bersiap sedia untuk mengubah politik tanah Melayu. Okey, British tahu perang ini akan tamat. Perang Dunia Kedua akan tamat, Jepun akan ditewaskan dan mereka akan kembali semula ke tanah Melayu. Jadi mereka telah merancang, membuat perancangan yang rapi untuk mewujudkan satu bentuk kerajaan yang baru yang dipanggil Melayu Union. Di bawah satu kesatuan, iaitu Kesatuan Melayu Union. Pada bulan Julai 1943, unit perancangan tanah Melayu dibentuk untuk mempersiapkan perubahan ini. Jadi mereka telah merancang. Jadi Melayu Union itu, kalau orang kata dia tiba-tiba je diperkenalkan, tidak. Melayu Union ini sebenarnya telah dirancang dahulu oleh pejabat tanah jajahan British di London untuk mewujudkan satu pentadbiran baru di tanah Melayu selepas era Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua. Itu yang perlu kita lihat, kita kena fahamkan. Jadi apa ini yang dikatakan sebagai Melayu Union. Melayu Union ini sebenarnya dirancang dengan rapi oleh British sebelum diperkenalkan. Semua dah siap, cuma untuk diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu, mendapat tanda tangan Raja-Raja Melayu untuk menerima Melayu Union. Pentadbiran British ditugaskan untuk memperkenalkan perubahan ini. Pentadbiran tentera British, antara tugas utama mereka adalah untuk melaksanakan ataupun mewujudkan sebuah perlembagaan yang baru dipanggil Perlembagaan Melayu Union yang menjadi asas kepada Kerajaan Melayu Union pada 1946 di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Bagi British penting kenapa dia nak membentuk Melayu Union ini. British menjangkakan Melayu Union ini akan mendapat tentangan daripada Raja-Raja Melayu terutamanya. Jadi British telah menghantar, saya kata tadi, Sir Harold Macmichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan Raja-Raja Melayu pada waktu itu supaya menerima Melayu Union. Itu perkara yang paling penting. British dalam setiap tindakan dia, kalau kita lihat daripada awal dia masuk ke tanah Melayu, British akan menggunakan perjanjian. Sebab perjanjian itulah memberikan suatu autonomi kepada British untuk melaksanakan dasarnya, untuk membolehkan dia memonopoli kekayaan negara. Jadi British telah bersedia dengan perjanjian yang perlu Raja-Raja Melayu tanda tangani. British telah menggunakan tipu hela, mengancam, mengugut. Raja-Raja Melayu dah cuba dikaitkan dengan penglibatan Sultan ataupun raja dengan pentadbiran tentera Jepun pada waktu sebelum ini, sebelum British datang semula ke tanah Melayu. Mengaitkan mereka dengan menyokong Jepun dan sebagainya. Ini telah menakutkan Sultan yang menyebabkan mereka akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian, bersetuju untuk menerima Melayu Union. Inilah jadi pada 1 April 1946 Melayu Union telah diisytiharkan dan the Governor Melayu Union yang pertama adalah Sir Edward John. Tempatnya The King House, iaitu sekarang ni di bangunan Karkosa Seri Negara di Kuala Lumpur. Yang penting dekat sini para pelajar, Governor tu sebelum ni di tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. 1946 ditukar, Pesuruhjaya Tinggi British tu diganti dengan Governor British. Apa maksudnya? Apa yang pelajar boleh faham?
Apa yang membezakan antara Pesuruhjaya Tinggi British dengan Gubernur British? Kedua-dua ini adalah pegawai British. Pegawai British yang ditanggungjawabkan, dihantar untuk mentadbir tanah Melayu pada waktu itu. Jadi apa yang dibuat oleh British ini menunjukkan perubahan dari segi pemerintahan, langsung dan tidak langsung. Gubernur ini adalah pemerintah secara langsung, sebab gubernur dia mendapat arahan terus dari pejabat setiausaha pejabat tanah jajah British di London. Ini adalah pemerintah secara langsung. Melayu Union adalah pemerintah secara langsung. Sebelum ini, Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu, Negeri Selat langsung, Negeri Melayu Tidak Bersekutu tidak langsung. Ini sebab kita pada waktu itu diketuai pegawai British yang mengetuai tanah Melayu adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British, ketua dia adalah Gubernur British di Singapura. Dan di atas Gubernur British di Singapura adalah setiausaha tanah jajahan British di London. Itu dari segi hierarkinya, yang menunjukkan pemerintahan itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ini sesuatu yang baru yang dilihat oleh penduduk tanah Melayu pada waktu itu adalah satu usaha British untuk menjajah secara berterusan, mungkin lama di tanah Melayu. Ini antara sebab yang membawa kepada penentangan terhadap Melayu Union. Jelas ya pelajar. Ini sebab-sebab Melayu Union itu diwujudkan. Kenapa British nak mewujudkan Melayu Union? Pertama, alasan diberikan ialah untuk membentuk satu bangsa Melayu Union. Rakyat Melayu Union, rakyat Kesatuan Melaya, boleh sebut Melayan. Jadi tidak ada lagi rakyat Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu, tidak. Semua tu dah tak ada. Jadi apabila Melayu Union diperkenalkan, hanya ada satu saja pentadbiran British, iaitu Kesatuan Melaya ataupun Malayan Union. Itu warga negara Melayu Union, bangsa Melayu Union. Itu satu. Kedua, mengawal kuasa politik orang Melayu yang dipercayai bekerjasama dengan Jepun. Tindakan tentera British, kerajaan British yang rancang sebelum ini, saya kata mereka dah merangka perlembagaan ini lebih awal. Sebenarnya mereka nak menguasai, memonopoli kuasa politik yang sama ni di bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu. Satu. Kedua, itu yang kedua ya. Yang ketiga, untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British di tanah Melayu. Yang keempat, untuk menjamin penguasaan ekonomi British di tanah Melayu. Yang penting ini adalah yang paling penting bagi British. Sebab selepas perang banyak berlaku kemusnahan. Kemusnahan aset-aset perniagaan, contoh mesin, jentera, peralatan, kapal korek misalnya, kawasan perlombongan, kawasan biji timah, kawasan penanaman padi, getah, semua tu waktu itu banyak yang musnah disebabkan kesan perang. Jadi bila British datang semula ke tanah Melayu, mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak untuk membolehkan ekonomi tanah Melayu itu bergerak semula, membolehkan mereka dapat keuntungan seperti sebelum Perang Dunia Kedua berlaku. Ini sebelum zaman pendudukan Jepun itu. Jadi British memperkenalkan Melayu Union. Dengan dahsyat mereka boleh meminimumkan kos, bagi membolehkan mereka menguasai ekonomi. Jadi ada satu saja bentuk pentadbiran mudah untuk mereka mengawal tanah Melayu dengan seorang gubernur saja, yang akan memerintah seluruh tanah Melayu. Raja-raja Melayu hanya menasihati saja dalam hal-hal agama dan juga dalam hal-hal berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu. Itulah Melayu Union sebenarnya. Dan British juga cuba, mereka berharap mereka dapat menggunakan tenaga orang-orang golongan imigran ataupun orang-orang dagang ini supaya dapat memajukan ekonomi tanah Melayu dan mereka dapat keuntungan. British dapat keuntungan melalui cukai yang dikenakan kepada pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan Cina ini ataupun bangsa-bangsa Eropah yang lain pasca perang ini. Jadi itu perkara penting yang membawa kepada sebab-sebab British memperkenalkan Melayu Union. Kalau kita lebih terperinci
dengan sebab tadi kita boleh kaitkan juga dengan tujuan lebih kurang sama je tujuan ni. Okey, untuk satu bangsa Melayu Union menjamin terus penguasaan British, itu yang penting. Okey, British mahu bertapak dengan lebih lama, bertapak kukuh di tanah Melayu. Jadi salah satu cara untuk dia membolehkan dia menguasai tanah Melayu tu dalam jangka masa yang lebih lama adalah melalui Melayu Union. Itu tujuan utama British sebenarnya. Okey, mengawal kuasa politik orang Melayu, menjimatkan perbelanjaan macam saya cakap tadi, memastikan sumbangan orang dagang, mengukuhkan pertahanan British di tanah Melayu, menyeragamkan dan mewujudkan pentadbiran yang cekap. Okey, menjadikan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Okey, semua perkara-perkara ini kalau kita lihat, okey, tujuan penubuhan Melayu Union ini, okey, ini adalah hasrat British untuk membolehkan dia menguasai ekonomi, menguasai kekayaan tanah Melayu tu dengan lebih banyak, lebih mudah. Okey, dengan kos yang lebih rendah, dengan minimum kos yang minimum. Okey, mereka boleh mengeksploitasi ekonomi, mereka boleh mengawal tanah Melayu ini untuk kepentingan mereka. Okey, itulah sebab penting, tujuan penting yang menyebabkan British mahu menubuhkan Melayu Union. Okey, pelajar, ada soalan? Saya rasa jelas, saya teruskan. Okey, kita masuk kepada Melayu Union. Okey. Okay, pertama kita kena faham ciri-ciri Melayu Union ataupun ciri-ciri utama perlembagaan Melayu Union. Okey, yang pertama, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Pulau Pinang dan Melaka digabungkan di dalam satu unit politik yang dipanggil Melayu Union. Okey, ini perkara yang pertama. Ciri pertama perlembagaan Melayu Union adalah negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Pulau Pinang dan Melaka digabungkan menjadi satu kuasa politik. Kalau kita lihat, tak ada Singapura. Okay, Singapura telah diasingkan daripada Kesatuan Melaya. Okay. Yang kedua, dalam perlembagaan Melayu Union ini, Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Melayu Union telah diwujudkan. Okay, Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Melayu Union telah diwujudkan. Okay, itu ciri yang kedua. Ketiga, Melayu Union diketuai oleh seorang Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Okay, itu ciri yang penting. Yang ketiga, Melayu Union ini diketuai oleh seorang Gubernur British yang dipanggil Gubernur. Okay, ketua pentadbir British di Melayu Union adalah Gubernur British. Okay, Sir Edward John, 1 April 1946 tadi, apabila dia perkenalkan Melayu Union. Itu ciri yang ketiga. Okay, ciri yang keempat, kewarganegaraan. Dari segi kewarganegaraan, sama rata melalui prinsip jus soli. Iaitu siapa sahaja yang lahir di tanah Melayu, okay, di negeri Commonwealth British, okay, akan menjadi rakyat tanah Melayu. Sangat mudah. Okay. Dari segi kewarganegaraan, hak memohon kerakyatan, sama ada melalui undang-undang, melalui permohonan, sangat mudah. Okay. Dirangka dalam perlembagaan Melayu ini. Okay. Dari segi kerakyatan, mengikut prinsip jus soli, sangat mudah, sangat longgar, okay, yang membolehkan ramai orang menjadi warga negara British melalui Melayu Union pada waktu itu. Okey, yang kelima, ciri yang kelima yang penting adalah raja-raja menjadi ahli Majlis Melayu, okey, untuk membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu pada waktu itu. Okey, itu bidang tugas yang diberikan kepada raja-raja Melayu, Sultan Melayu pada waktu itu. Okey, seorang pesuruhjaya tinggi negeri dilantik bagi setiap negeri. Okey, negeri akan diketuai oleh seorang pesuruhjaya negeri. Okey, bukan lagi sultan. Okey, sultan hanya mengetuai agama dan ada istiadat sahaja. Jadi peringkat pusat, satu saja kajian pusat, kalau kita fahamkan, kamu kena faham bahawa kesatuan Melaya itu dipanggil satu, kesatuan. Okay, kesatuan itu maksudnya satu. Okay, jadi hanya ada satu kerajaan, iaitu kerajaan pusat. Tidak ada kerajaan negeri. Okay, ini bukan persekutuan. Ini hanyalah kesatuan Melaya. Jadi di kesatuan Melaya, tanah Melayu pada waktu itu hanya ada satu kerajaan, itu kerajaan pusat di Kuala Lumpur, yang diketuai oleh Gubernur British. Okay, Gubernur inilah yang akan memerintah seluruh tanah Melayu dengan nasihat sultan-sultan di setiap negeri. Okay, nasihat dari segi agama Islam dan adat istiadat Melayu saja. Jadi yang berkuasa di seluruh tanah Melayu ataupun Melaya pada waktu itu adalah
Governor British. Okey, jadi seorang pesisaya negeri dilantik untuk membantu Governor di setiap negeri. Parlimen British menjadi pemutus undang-undang Malayan Union. Okey, jadi disebabkan pemerintah secara langsung tadi, undang-undang Tanah Melayu pada waktu itu semuanya dirangka dan dibuat di London oleh Parlimen British. Okey, menggunakan common law British di Tanah Melayu, dan semua undang-undang berkaitan dengan penduduk Tanah Melayu dirangka, digubal di Parlimen British di London. Okey, ini ciri-ciri penting yang pelajar-pelajar perlu faham, tentang apa yang ada dalam Malayan Union. Okey, apa yang ada dalam Malayan Union. Okey, bincangkan ciri-ciri Malayan Union. Okey, bincangkan perlembagaan, ciri-ciri perlembagaan Malayan Union contoh. Okey, ataupun huraikan perkara-perkara penting yang terkandung di dalam perlembagaan Malayan Union 1946. Contoh satu saja. Okey, mungkin pasti kita boleh banding pula. Okey, perlembagaan Malayan Union dengan perlembagaan Persatuan Melayu 1948. Okey, itu juga boleh jadikan soalan. Okey, bandingkan ciri-ciri utama ataupun perkara-perkara penting yang terkandung dalam perlembagaan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, itu isu besar kat sini, yang pelajar boleh perhatikan. Okey, boleh kena mendalami dua, penting memahami isi kandungan kedua-dua perlembagaan ini. Apa yang ada dalam Malayan Union, apa yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dua perkara yang berbeza. Okey, dari dalam Malayan Union ini saya simpulkan, matlamat dia adalah untuk menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Selat dalam satu pentadbiran, kecuali Singapura. Okey, Singapura diasingkan. Okey, yang kedua, individu mula menyuarakan, penduduk Tanah Melayu mula menyuarakan penentangan mereka melalui media massa seperti Utusan Melayu, Surat Khabar Majlis dan sebagainya. Okey, apabila Malayan Union diperkenalkan, ini berlaku penentangan, iaitu reaksi. Itu